Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan semua dalam majlis kita pada malam ini, dapat kita menambahkan keimanan kita kepada Allah dan dapat kita menambahkan kefahaman kita dalam kita hidup sebagai umat Islam, mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita selalu sebut ucapan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang selalu dilazimi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Hak tu selalu kita duk dengar dah. Tapi tahlil kita akan sebut, kadang-kadang khalifah ni dia baca hak tu lah. Afdalul dzikri, seafdal, sebaik-baik zikir ialah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadis ini ada sambungan lagi. Wa afdalud du'ai, dan seafdal doa yang paling afdal yang diucapkan oleh seseorang manusia bila dia berdoa kepada Allah ialah alhamdulillah. Itu doa yang paling afdal. Dan kita pun tuan-tuan dalam hidup kita ni, kita selalu berdoa. Mestilah kita akan mula doa-doa kita tu dengan ucapan alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan, mukaddimah saya ni, mari kita cuba memahami makna dan kebesaran, keagungan kita mengucap kalimah alhamdulillah. Bahkan kalau kita perhatilah tuan-tuan, dalam hadis-hadis lain yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni satu dia suka selalu sebut alhamdulillah ni, tak berhenti sebut. Bahkan Nabi SAW sebut ucapan alhamdulillah ni besar sangat. Dia punya fadilat, nilainya esok di hari akhirat kelak ni besar sangat. Sampai kadang-kadang kalau kita tak perhati, kita tak fikir, kita sebut di lidah kita tu dia lalu tu tanpa sebarang penghayatan. Antaranya lah yang saya teringat tuan-tuan, ialah Nabi kata alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kita bila kita sebut alhamdulillah, so insya-Allah banyak ucapan tu dalam catatan amalan kita. Sepatah ucapan alhamdulillah bila ditimbang esok di hari akhirat kelak, timbang keluar satu perkara alhamdulillah. Allah timbang nak tunjuk berat mana, besar mana nilai tersebut. Nabi kata sepatah kamu sebut alhamdulillah itu tamla'ul mizan, akan memenuhi
kita pun tak tahu lagu mana bentuk mizan tu. Kita beriman bahawa ada timbangan yang sampai ke peringkat boleh timbang amal kita. Banyak mana nak Allah Subhanahu wa taala nak bagi ganjaran ni, ada alat. Lagu mana wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Tapi Nabi gambarkan sepatah alhamdulillah kita keluar daripada mulut kita tersebut, nilai dia esok bila timbang penuh dengan hak tu. Berat tak mana wallahu taala a'lam. Besar ucapan tu alhamdulillah. Jadi Nabi kita pun tunjuk kat kita ni, nak beritahu punya berat ni, Nabi selalu sebut sebab benda tu besar. Mangkit tidur, jaga-jaga tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ajak ke tak satu anak kita? Kalau kita tak pernah tanya, dia baca tak mangkit tidur. Tapi kalau kita rasa besar, kita nak anak kita dapat ganjaran besar ni, kita kena ajak. Kita kena bagi dia tahu. Daripada dia kecil duduk tidur, kita duduk dengar dah ayah dia duduk baca. Jaga-jaga ayah dia akan sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia doa-doa ni tuan-tuan, zikir-zikir ni kita kena baca bagi derah. Bagi anak kita dengar. Tidak, dia tak tahu. Dia tanya dia, masa keluar beli ayam, baca apa? Dia tak boleh nak abang, dia tak ada dengar. Ayah dia duduk kata. Mak pun tak kata apa. Keluar main gabuh-gabuh gitu. Tu tak kena. Cuba kita keluar tu bunyi langsung. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Tiap-tiap kali keluar dia duduk dengan ayah dia duduk kata. Jadi kalaulah dia duduk dengan kita bertahun-tahun lamanya, dia duduk dengar ayah dia duduk ulang kata tu, sat lagi kata pula tuan-tuan. Agak-agak anak tu nak ikut kita lah tuan-tuan. Anak ni dia memang ikut kita. Tuan. Tapi yang jadi budak-budak tak buat semua tu pasal apa? Pak dia kata pelan kot, kata langsung tak tahulah. Saya pun tak pasti lah. Husnuzan lah kita ada ajak duk buruk sangka kat orang buat-buat kan. Dia kata latih. Jadi hati dia, anak-anak dia tak tahu nak kata apa. Dia tak ajak. Dalam bentuk, dia buat, anak duduk tengok. Budak ni tuan-tuan, dia kalau kata dia duduk tengok kita buat apa-apa, dia nak ikut hak kita kata. Tok Wan dia. Dia kena panggil Tok Wan lah. Budak kecil-kecil. Tapi dia duduk dengar tu, ayah dia, mak dia duduk panggil kat Tok Wan tu ayah. Dia pun panggil ayah juga. Betul tak? Untuk pengalaman lagu benar. Betul tak saya kata ni? Dia akan, lah kita ada waktu Tok Wan. Dah pak duk sebut ayah. Duk sebut mak. Jadi dia nak panggil Tok, tak keluar. Dia keluar apa dia? Ayah, mak juga dia panggil. Sama lah lain pun. Jadi kita kena kata. Nak kata begitu lah. Sebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar bila yang alhamdulillah alladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Makna kita tahu belakang dah. Nabi lagi saya nak ajak, bukan nak ajak, nak berkongsi dengan tuan-tuan. Nabi bangkit tahajud puji Allah Taala ni tuan-tuan, ya Allah. Sampai kalau kita tengok lafaz yang Nabi guna ni kan berlebih-lebih. Nak sebut alhamdulillah. Sebab apa? Sebab pahala besar. Sebab nilai dia tinggi. Itulah ucapan yang selalu Nabi sebut. Dan bila Nabi sebut, Nabi akan sebut dalam bentuk yang arak kata mubalaghah. Mana sebut ni berlebih-lebih. Sebut ni sampai tak puas dengan nak kata lebih daripada tu. Mari kita faham makna alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita buka kitab tafsir kita lah. Surah Fatihah ke. Mana-mana surah yang mula dengan alhamdulillah. Terjemahan dia tu dia akan kata apa? Segala puji. Segala puji.
Dan memang kebanyakan para ulama, majoriti para ulama memaknakan alhamdulillahi rabbil alamin itu dengan makna puji. Tetapi perlu kita ketahui, dalam makna puji itu ada erti syukur. Dia kena ada gandingan tu, kena ada dua-dua sekali. Sebab kita bila kita sebut alhamdulillah, memang automatik semua kita faham. Kita nak mengucap, kita nak meluahkan rasa syukur dan terima kasih. Nak kita dapat kerja. Kan balik ni 2 tahun duduk minta kerja ni, minta tak dapat lah kali buat Grab. Ya. Buat Grab kot Pulau Pinang ni duit banyak kan. Grab kot kampung saya tak jadi, tak boleh cari makan. Ha. Pada Kuala Lumpur tu malam 400, 300, lepas tu tak mau kerja apa dah. Pasal apa? Banyak duit bawa Grab. Tahu orang minta kali tu dapat. Abang telefon, ayah dapat kerja alhamdulillah. Hak mula keluar pada mulut dia apa dia? Syukur kan? Semua orang faham. Dia mesti ada dua ni, gandingan ni tak boleh pisah. Dan kita kena belajar faham. Walaupun kita terjemah dia segala puji. Apa makna segala puji ni tuan-tuan? Puji ni ialah bila kita sebut sesuatu tu baik. Kita tengok bunga. Kita kata, ish, lawa bunga ni. Puji lah tuan-tuan. Tengok nak darah lah senang. Nak minang, kita nak menikah. Tu tengok, segak. Kita tahu, ish, segak. Puji lah tu. Puji lah. Masak sedap. Kita tahu sedapnya masak. Puji lah, kita sebut sesuatu yang baik. Kalau orang tu pemurah, dia ni jenis tak kedekut. Dengar derma Palestin, bubuh 1,000. Kampus RM3, bubuh 1,000. 2,000. Dia nak bagi. Saya malam bila saya pergi ambil duit kutipan derma Palestin ni, dari satu surau kecil lah surau tu. Saya pergi lah, dia bagi ucapan sikit, saya pun berucap betul. Serah tuan-tuan, tahu surau tak besar mana, Taman Mahiran. Tuan-tuan tahu digital. 12,000. Derma Palestin. Masjid ni sakal lagi lah kot. No? Boleh pergi 12,000 tuan-tuan. Lebih lagi. No. Saya tanya buat lagu mana? Pasal kalau kata tempat sembahyang Jumaat, masjid dia sembahyang Jumaat, dia pun surau tak sembahyang Jumaat. Dia kata kami surau, dia kata kami tahu lah kalau kita kutip dekat jamaah yang ada ni nak boleh banyak mana sangat. Jadi mereka kutip, mereka umum di surau, pesan kepada semua jemaah balik abang. Kok jiran-jiran, kita nak pergi kutip di rumah. Sebab dia kata, yang paling banyak duduk derma ni, yang paling pemurah ni orang perempuan. Tapi orang perempuan duduk di rumah. Banyak tak main. Jadi nak buat macam mana nak pergi banyak ni? Senang, pergi kutip di rumah. Bawa bendera, mereka naik hailang. Takbir sikit, lagu-lagu Palestin sikit. Tahulah ni masjid ada surau nak main. Dapat 12,000. Saya ingat ni satu perkara yang boleh kita contohi lah. Di mana-mana tempat. Kita tunggu orang main bagi kita kena pergi. Abang, kita semua orang duk tengok penderitaan rakyat Palestin pada hari ini. Kita nak bagi apa? Kita doa qunut nazilah pun malah nak baca. Masjid kita baca, tak tahu Ustaz, saya tak dan, saya main rakaat tak pastilah tak saat ni. Tapi harap-harap baca. Di ujung saya baca sikit. Bab tu. Okey tuan-tuan, nak balik pada puji tadi. Puji ni, ya kalau kita nak faham makna puji, kita sebut satu orang ni pemurah, kita kata, pakcik ni dia pemurah. Puji tak tu? Itu puji lah. Dengan perkataan kita kata dia pemurah. Dia ni pemaaf. Kita selalu sebut Allah Subhanahu Wa Taala ni Ghaffar. Makna Ghaffar ialah Tuhan yang Maha Pengampun. Buatlah dosa banyak mana pun. Buat tak berhenti-berhenti. Lagi kita doa kata astaghfirullah, selagi tu Allah akan ampunkan kita. Bahkan ada kalanya kita tak minta pun. Tapi dengan apa bentuk amalan yang kita buat dalam kehidupan kita, Allah kira. Selangkah main masjid, selangkah Allah ampun dosa kita. Kita bukan minta ampun pun. Kita main duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan niat nak tunggu sembahyang Isyak. Niat kita nak tunggu sembahyang Isyak. Sepanjang masa ni tuan-tuan.
kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ada malaikat khusus yang kerja dia ialah pada masa kita duduk tunggu ni, niat kita nak tunggu Mai Aisyah ni. Bukanlah nak dengar ceramah pun. Tapi dah ada duduk bila. Sambil-sambil nak tunggu sembahyang Aisyah. Niat nak tunggu masuk Aisyah lagi ni. Sepanjang masa kita duduk tu ni tuan-tuan. Allah buat malaikat kerja dia ialah doa kat tuan-tuan. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. Sepanjang masa. Sampai Aisyah. Lagi saya tak berhenti tuan-tuan. Lagi banyak teman. Tuan-tuan nak suruh saya berhenti awal kan lambat sikit. Lagi lama. Lagi malaikat doa. Ampunkan. Allah ni Ghaffar. Allah memang nak mengampunkan kita. Allah buat macam-macam program. Macam-macam gerak kerja yang kita boleh buat. Sama ada kita sedang. Kita mau. Kalau kita tak mau pun. Allah nak ampun dosa. Allah ni Ghaffar. Bila kita sebut, Allah ni Maha Pengampun. Puji dah tu. Puji. Afun. Lagi sakan lagi. Allah ni Maha yang menutup aib hambanya. Kita ni tuan-tuan, kalau kita fikir dalam hidup kita, kalau Allah buka lah aib kita. Allah bagi orang tahu kita buat apa masa kita duduk seorang-seorang. Dosa-dosa yang kita buat dalam kehidupan kita, Allah buka lah tuan-tuan. Tak ada siapa nak hormat kita. Anak kita pun, ayah tembang lah kemana. Siapa nak main duk cium dengan kita ni? Kami kalau ustaz ni, dia pun cium dengan saya, ya Allah. Lepas tu saya tengok para ulama kita. Kalau hak yang zuhud ni kan yang nampak lah. Nak cium tangan dia, apa dia tak bagi. Pasal dia tanpa nak cium buat apa tangan aku. Kalaulah dosa ni kata Hasan Al-Basri, ada bau. Buat dosa ada bau. Tak ada siapa boleh main dekat aku, dia kata. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita kata Allah ni Maha Sattar al-Uyub. Allah tutup dosa. Allah tak bagi, Allah nak ampun. Allah nak tunggu. Jadi bila kita sebut tu kita puji lah. Kita puji Allah. Tapi kita nak sebut puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kaya, Allah pemurah, Allah Maha menerima doa. Larat nak sebut banyak. Tak tersebut ucapan tersebut. Tetapi bila kita sebut Alhamdulillah, tuan-tuan cuba perhati perkataan alif lam tu. Alif lam tu ulama-ulama kita dia terjemah dengan makna segala. Alif lam tu lah segala tu. Arab kata lil istighraq, untuk merangkumi semua alhamdu, semua ucapan, semua perkataan, semua perbuatan yang nak tujuannya ialah untuk nak puji Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam perkataan alhamdulillah. Sebab tu besar. Mana dalam alhamdulillah tu ada semua. Tak payah dah kita sebut yang lain. Sebab kita nak sebut semua tak mampu. Sebab itulah ucapan itu sangat digemari, disukai, dan Nabi senantiasa sikit-sikit alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Nabi ajak kita pagi-pagi, petang-petang baca. Allahumma ma asbaha bi. Kalau pagi, belah siang kan? Pagi tadi ni kita sebut. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukru. Nabi ajak kita. Dan penting doa ni. Dia setiap zikir-zikir dia nampak macam kecil tapi besar. Makna dia apa dia? Ya Allah pagi ni. Kalau pagi baca Allahumma ma asbaha bi. Kalau petang, Allahumma ma amsa bi. Min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu walakash syukru. Makna dia, ya Allah pagi ni ya Allah.
Aku jaga-jaga ni pagi ni ya Allah. Apa sahaja nikmat min ni'matin yang engkau bagi kepada aku, ataupun yang engkau berikan rezeki, engkau bagi nikmat tu kepada mana-mana makhluk engkau ya Allah. Dia kadang-kadang nikmat ni Allah bagi kat kita. Kadang-kadang kita tak dapat ni kawah duduk sebelah meja kita, dapat ke dia? Tahu-tahu dapatkan rakan setugas kita. Kita duk haraplah bagi tanah ni ke ayah mati ni. Duk cadang hak tang tu nak. Tahu-tahu hak tu boleh ke adik kita. Tahu lagu mana tu dia pergi setuju bagi kat dia. Padahal kita duk abang lah mak janji nak bagi kat cek. Lepas tu ada pula dalam adik-beradik ramai-ramai tu ada ustaz seorang arti bab faraid ni. Dia kata janji mak tak pakai. Walaupun mak janji pada waris ni tak jadi. Tidak dia ambil kira. Allah habis. Kita buat sorat pun tak pakai. Sebab apa nama? Orang panggil apa ni? Wasiat ni tak boleh. La wasiyata liwarith. Duk ingat kok kira. Rupanya tak boleh. Wasiat kat waris tak boleh. Tak sah. Allah boleh kat adik. Kita kata apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, pagi ni apa saja nikmat yang dapat ke aku. Au bi ahadim min khalqika. Ataupun dapat kepada mana-mana makhlukmu. Siapa saja orang tak dapat kita, dapat ke orang lain. Faminka, maka nikmat tu yang dapat ke aku ke, ataupun yang dapat kepada orang lain ke, semuanya mai daripada engkau ya Allah. Yang dapat ke aku ni, tiba-tiba dapat kat kita lah tuan-tuan. Kita dapat kat kita. Kita terus kata, ni mai daripada sebab faminka wahdaka. Nikmat ni mai daripada engkau saja ya Allah. Bukan kerana kepandaian aku. Bukan kerana kebijaksanaan aku. Bukan kerana nasib baik. Dah Allah yang bagi. Ataupun dapat kat orang lain. Dapat kat orang, dapat kat adik kita. Dapat kat abang kita, dapat kat kak kita. Pasal apa dapat kat dia? Faminka wahdaka, mai daripada engkau ya Allah. Kalau kita boleh amal dekat tu tuan-tuan kan. Sangat indah hidup kita ni. Kita sendiri tak ada nak duk rasa bangga diri. Kita nak sombong tak tuan-tuan? Tak sombong apa. Kita tahu Allah yang bagi. Bukan kerana aku pandai. Tuan-tuan saya dapat ni semua sebab usaha saya sendirilah ni. Tak ada. Pasal kita, lah Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Kita habaq dah. Nabi ajak zikir ni. Nak bagi kita ni tawadhu'. Nak bagi kita ni tuan-tuan, tak ada sifat duk berasa kita. Ni masjid ni kalau tak kena aku. Dia main bangsa tu habis. Harap kat puak AJK kali pakai, habis semua orang tak betul. Dia seorang yang buat je. Orang lain kira tak ada lah, dia seorang. Dulu masa saya main dulu ni, bukan ada apa ni. Ni kerana saya ni. Padahal dia boleh buat tu nikmat. Boleh buat tu, siapa dia bagi boleh buat tu? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang gerak hati dia boleh main masjid. Boleh main berasa nak bagi sumbangan. Boleh duk fikir, orang ni duk fikir tanah dia, duk fikir rumah dia, duk fikir, dia tak fikir macam mana nak bangunkan masjid. Tak boleh fikir tu, siapa bagi? Bukan Allah bagi ke? Faminka wahdaka. Kalau dapat ke orang lain pun, kita akan rasa nak dengki buat apa. Allah yang bagi. Kita duk kata ni, yang dapat kat dia tu, faminka wahdaka. Daripada engkau saja ya Allah. Kau lah yang bagi kat dia. Jadi kita nak marah kat dia. Nak dengki kat dia. Kita nak sakit hati kat dia. Allah bagi. Kita nak buat guna Allah bagi. Allah nak bagi kat dia. Jadi selesai banyak masalah dah tuan-tuan. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ujung kita akan kata, falakal hamdu. Maka kepadamu lah ya Allah, segala puji aku nak luahkan. Segala ucapan-ucapan yang digunakan untuk memujimu ya Allah, milik engkau, aku nak bagi, nak luahkan kepada engkau sahaja ya Allah. Walaka syukr, dan kepadamu lah aku nak nyatakan kesyukuran yang tidak terhingga ya Allah.
Nabi ajak kita ni tuan-tuan, ucapan-ucapan ni kalau kita perhati tengok, ya Allah, punya Allah sedap. Dan boleh mendidik diri kita jadi orang yang lebih baik. Moga-moga Allah bantu kita semua, tuan-tuan. Jadi itulah besarnya ucapan Alhamdulillah. Pasal tu Nabi suka sangat sebut. Saya nak kongsi satu lagi, tuan-tuan. Iaitu i'tidal. Kita mengkir i'tidal kan? Kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Apa makna sami'allahu liman hamidah? Makna dia sami'a mendengar. Tetapi makna dia di sini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, makna dia ialah taqabbalallah. Allah menerima. Dengan maksud Allah nak terima. Liman, bagi sesiapa. Nun tu nun, bukan lam. Liman. Lam, mim, nun. Liman. Allah nak terima bagi sesiapa. Hamidahu, yang memujinya. Yang nak meluahkan apa saja ucapan, ungkapan yang nak memuji, yakni nak menyebut-nyebut kebaikan Allah, menyebut-nyebut kesempurnaan Allah, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah. Dia nak sebut apa sajalah yang puja, apa saja, ni masa dia. Masa kita nak mangkir i'tidal tu, masa mana kita duduk pesan lah. Tok imam abang kat makmum belakang. Sami'allahu liman hamidah. Semua makmum ready. Ni masa ni hampa kena bersyukur. Hampa kena luahkan puji-pujian sebab ni masa Allah nak terima. Apa sahaja ungkapan untuk memuji, menyebut-nyebut kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita tak faham. Jadi kita pun tak rasa apa. Sebut Alhamdulillah, tak berasa. Apa? Kita tak berasa. Ni tempat. Lepas tu kita ulang pula. Makmum disunatkan. Ulang balik ucapan Sami'allahu liman hamidah. Pasal apa? Pasal nak yakinkan diri kita lagi. Tak cukup dengan Tok Imam abang. Kita nak kata lagi. Ni masa ingat ni. Ni masa nak kena puji Allah. Nak ucap Alhamdulillah. Lepas tu kita sebut Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, Rabbana tu wahai Tuhan kami. Lakal hamd. Kepadamu lah aku nak ungkapkan ucapan Alhamdulillah. Segala perkataan, segala ucapan yang nak puji engkau ya Allah, aku nak luahkan. Itu masa dia. Nabi kita SAW, tuan-tuan, dia tak baca takat tu saja, dia baca panjang. Para sahabat pun sebut macam-macam lafaz. Hak kita duduk dengar. Nabi baca apa, tuan-tuan? Boleh hafal tak lagi saya nak bagi tuan-tuan ni? Kita nak amal ni. Kita nak buat macam Nabi kita SAW. Nabi kita, mengkit-mengkitnya, dia kata, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kalau nak hafal habis, pakai tak habis lah malam ni cerita kan tuan-tuan ni. Dah ambil skrat. Nah, ambil skrat. Ramai. Senang kan tuan-tuan, kita nak ingat ke mana. Tuan-tuan balik lagi, handphone ada kan. Type kan. Zikir dalam YouTube ke mana tulis lah. Zikir semasa i'tidal. Sekali dia keluar tak akan baca. Nah, ambil skrat. Ambil takat saya nak bagi lah. Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Ada juga lafaz wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta
min syai'in ba'd. Mari saya terjemah dulu. Takkan tu cukup. Makna dia, Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, kepadamu lah, milikmu lah segala ucapan puji-pujian. Mil as-samawat, sepenuh langit. Sama langit, samawat, angkasa raya sepenuh tu. Ucapan tu nak disebut. Nabi nak sebut banyak tu Nabi. Wa mil al-ard, sepenuh bumi. Wa mil ma bainahuma, dan sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta, dan sepenuh apa lagilah yang engkau kehendaki ya Allah, min syai'in ba'd, selepas daripada itu. Sebab kita yang kita tahu hak paling luas ni, langit dengan bumi adalah. Lebih daripada tu, mana kita tahu? Kan ada siapa tahu tuan? Kita tak tahu. Jadi, tuan-tuan bayangkan Nabi ni, sebab ucapan ni besar makna dia. Fadilat dia sangat besar. Sebab tu Nabi bila sebut ni, kita nampak, tu dia sampai tahu tu. Punya pulau ni. Jadi kita pun kena lagu tu. Dan insyaAllah kalau kita boleh pakat buat yang tu tuan-tuan. Satu selesai dalam masalah daripada sujud dulu pada tu imam. Tu ya tuan-tuan. Dah nak baca panjang? Tidak duk. Tu tak ada tamak ninah ibadah. Nak ada tamak ninah kalut nak baca ada tak faham. Padahal masa tu masa kita nak luahkan syukur. Nak luahkan segala puji-pujian kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena belajar buat. Biar lama, biar kita sabar. Ibadat ni pun tuan-tuan, nak sampai satu ketika kita seronok buat ibadat ni kan, bukan senang. Bahasa nak bagi elok. Nabi ajak Mu'adh. Apa dia? Nabi ajak dia baca doa. Pas sembahyang jangan duk tinggal. Nabi kata, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika, ujung sekali, wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah. Lastnya Nabi kata, supaya aku ni bila beribadat, aku buat beribadat tu dengan cara paling baik. Tak boleh sampai kita seronok tu. Bukan mudah. Kadang-kadang seronok saat malam ni, hari esok, dia main tawak balik. Dah buat dosa banyak dalam hidup kita. Nak boleh mana boleh seronok ni ibadat. Kadang-kadang kita baca dalam kitab-kitab ulama-ulama kita gitu gini, sampai kita tak macam mana dia buat. Sujud ni sampai orang kata mati dah. Pasal apa dia pun seronok. Saya baca ada satu hadis Anas bin Malik. Dia punya i'tidal dia tu sama dengan berdiri. I'tidal dia punya lama. Dia baca apa? Kalau kita duk fikir batal sembahyang dia, mana boleh tu rukun pendek. Duk fikir tu kita ahli fiqh. Dia duk kira sah batal. Kawan tu punya banyak. Nabi baca panjang bukan main. Pasal apa? Pasal menghayati. Jadi hak tu kena minta tolong Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah aku ni bila ibadat seronok. Ya Allah. Bagi bila aku berasa nak buat, bagi elok. Ya Allah. Hak tu kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu, bila kita tahu ni, adalah sikit, kita berasa nak buat sungguh-sungguh apa yang diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah tuan-tuan, Nabi kita ni, salah satu nama Nabi ialah Ahmad. Kita pun tak tahu nak terjemah. Anak kita pun nama Ahmad juga. Ahmad tu, Ahmad. Kalau tanya kita apa makna Ahmad, tuan-tuan? Tak tahu. Ahmad ni makna dia, kata Syekh Sya'rawi, ialah orang yang sangat banyak, tak berhenti-berhentian, sangat banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Ahmad. Tak berhenti-berhenti. Itu Ahmad adalah sirah mubalaghah kepada perkataan Hamid. Hamid makna dia orang yang memuji. Puji Allah. Tapi kalau Ahmad, dia bukan puji sekali-sekala. Tapi dia memang suka puji Allah. Dia senantiasa memuji Allah. Tak berhenti-berhenti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Nabi bila bangkit sembahyang malam, sampai bengkak kaki-kaki. Dalam setengah hadis kata sampai pecah-pecah kaki Nabi.
Kita nak bayang tu pecah lagi macam mana? Sebab kita mungkin tak jadi lah aku. Tapi Madinah ni sejuk. Ya, kan Madinah kalau kena musim sejuk, dia sejuk. Dia musim sejuk memang kalau kita duduk tempat terbuka memang boleh. Sebab tu kita pergi Mekah, kita akan pakai, apa dia panggil tu? Hak lipstick kan? Yang jenis, Nabi sampai pecah-pecah kaki. Bila ditanya apa saya apa? Nak bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nak luah. Mailah kita pakai rasa nikmat-nikmat Allah bagi kat kita. Barulah kita berasa seronok, berasa suka nak memuji, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita yang sekejap ini, insya-Allah. Kita nak lagi penuh ucapan alhamdulillah. Jadi tahun ni alhamdulillah, tahun tu hafailah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni masuk dah, insya-Allah tuan-tuan, saya nak tutup satu lah malam ni. Iaitu salah tuan nak cari tak tahu mana tu, jumpa dah tadi ni. Iaitu tentang qunut nazilah ni. Nah, saya dapatilah pada pemerhatian saya. Bukanlah parti terang mana pun, bila pi kan tang-tang mana nampak. Banyak masjid-masjid kita ni tinggal qunut nazilah ni. Pun tak buat. Qunut nazilah ni, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, was-sahih al-mashhur أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر بالمسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات. Imam Nawawi sudah cerita Nabi kita duk qunut nazilah ni. Nabi kata, kata Imam Nawawi, yang sahih, yang benarnya dan yang masyhur, yang ni masyhur, popular di kalangan Nabi, zaman Nabi dulu, para sahabat, tabi'in, para salafus salih dulu ni, apabila berlaku apa-apa malapetaka kepada umat Islam ni, seperti ka'aduwin, seperti musuh serang. Yalah ni sahabat kita kena serang di Palestin, tak berhenti. Wa qahtin, ataupun kemarau panjang. Wa wabain, macam wabak, apa-apa wabak baru ni kita kena Covid kan, kita baca qunut. Qunut tu lah dia punya qunut nazilah. Wa atshin, ataupun dahaga yang melampau sangat, yang tak ada. Wa dararin zahirin bil muslimin, ataupun apa-apa kemudaratan yang nyata kepada umat Islam dan yang seumpama dengannya, qanatu, maka mereka dulu ni, para ulama zaman dulu, Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih, mereka akan berqunut. Qunut tu makna doa. Qunut tu maknanya ialah doa. Fi jami'i salawatil maktubat, dalam semua sembahyang-sembahyang fardu. Bukan sembahyang subuh saja. Ada mazhab yang hanya qunut nazilah ni dalam sembahyang subuh saja, iaitu mazhab Hambali. Kita bukan mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sembahyang zuhur tadi pun kita disunatkan qunut. Sembahyang asar tadi pun Tok Imam disunatkan untuk qunut. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Doa kita baca lah, bukan ada doa khusus. Ikut yang sesuai dengan masa tersebut. Ni masa Covid, baca doa Covid lah. Minta Allah jauhkan kita. Itu masuk dalam qunut nazilah juga. Bila musuh serang umat Islam yang sedang ditindas dengan begitu dahsyat sekali di Palestin pada hari ini, khususnya di Gaza, maka kita tang mana pun kita duduk pun tuan-tuan, kita kena rasa macam kita juga. Sebab Nabi dah habaq dah, falsafah hubungan kita dengan umat Islam kal jasadil wahid, macam satu tubuh badan. Macam dia duduk kerak kaki kita. Tuan-tuan balik lagi ambil mertua katok ujung jari. Kalau ada apa nama makan cekam pula katok, tengok pasal aku nak tuan-tuan.
Macam tu lah. Kan kita tengok kita tak apa, kita tak. Oh, mereka ambil pergi kat mereka. Kita kena rasa bersalah, kita tak doa kat mereka. Pasal kita duduk sakit. Kalau kita sakit, mesti, aduh ya Allah, sakit bagilah hilang kan. Macam tu lah. Kita sedang sakit ni. Cuba tuan-tuan bayangkan budak-budak, mereka kerat-kerat, mereka lempak bom sampai kita tengok pun tak gamak tu, tarik-tarik, putus kepala. Bayangkan cucu tuan-tuan. Tadi petang kita duduk sembang dengan dia. Duduk tengok apa dia panggil tu, kita duduk video call dengan cucu, duduk sayang kita. Cucu tu tuan-tuan tiba-tiba terbelah kepala dia. Macam mana kita punya perasaan? Jadi kita kena doa. Dan yang kita kata, doa tak makbul. Kita mana tahu. Di kalangan kita yang ramai-ramai ni, ada. Dia bukan ustaz. Dia bukan imam. Dia baca Quran pun tak baik mana. Tapi dia orang yang sangat tawajuh, tadarru' dengan Allah. Bila kita doa, dia kata amin. Sungguh-sungguh di belakang. Biarlah kita tak khusyuk pun. Jadi bacalah tuan-tuan. Surau-surau ni tuan-tuan tolong habaq. Baca doa ni. Saya baca tengok. Tadi ada isteri saya balik-balik rumah tadi. Cerita abang tengok. Ada satu orang di Jordan. Harap-harap benarlah berita-berita seumpama itu. Dia kata dia kata duduk di Jordan. Dia cakap bahasa Inggeris. Tapi bila dia cakap Arab sepatah tu macam dia buat Arab juga. Mana Inggeris dia pun fasih. Arab dia pun mungkin dia orang wallahualam. Dia kata mungkin hak dia nak sampaikan ni orang lain tak boleh bagi berita ni. Dia kata sebab kami duduk dekat. Memang Jordan sepadan ya. Kalau tuan-tuan duduk di Yarmouk, siapa pergi ke bandar Yarmouk di Jordan tu, sebelah tu ya. Bukan jauh mana pun. Duduk di Aqabah, duduk nampak tu. Apa nama Palestin tu. Jadi dia kata kami dapat berita ni tadi. Sudah cerita. Israel kan cuba masuk serangan darat baru ni kan. Lepas tu berita kita keluar. Kata mereka lari balik keluar. Dia cerita peristiwa tersebut. Dia kata mereka pipi tu masuk ni. Cuba masuk dalam Gaza. Tapi mereka jadi takut. Mereka jadi gementar. Tak boleh masuk. Lari mereka lari bertempian. Mereka tak tahu. Bukankah ini salah satu barangkali kita harapkan daripada doa salah seorang daripada anak jamaah kita. Yang dia nak baca tak erti. Tapi amin dia tu penting. Dia kata amin ya Allah. Terima kesian kat dia. Tolong dia ya Allah. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Dia nak kata Palestin kah? Ustaz-ustaz hak Arab erti ni Filastin. Hak mana satu dia kata ni betul ni lah. Dia mana erti? Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah. Tapi amin dia. Dia duduk ujung tu. Tapi Allah bagi perkenan doa dia. Jadi kita tuan-tuan janganlah kedekut. Nak berdoa untuk saudara-saudara kita. Pun kita tak mau doa. Katakan. Habis tak reti lah tuan-tuan. Kita tak aku nak. Main masjid tu imam tak ada pula lah. Ustaz duk abang suruh apa? Qunut nazilah. Susah lagi dia kata kat aku mampu. Terus duduk dulilah. Angkat tangan. Dia hafal sepatah. Allah, boleh kata ulang saya sepatah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Boleh kata tu? Ulang tu pun tak apa. Dia kata aku tahu tu. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Boleh doa. Jadilah. Ulang 10 kali pun tak apa. Dah nampak. Bukan syarat doa banyak-banyak kena sedap. Kena Allahumma alaika bil yahud wa man wala. Pedia pula mana. Tak penting tu semua. Yang penting keikhlasan kita, kesungguhan kita nak minta Allah. Tolong saudara-saudara. Bagilah bantuan kok mana pun. Sebab mereka susah lah ni. Kita pun kalau Allah Ta'ala nak bagi kenal kat kita boleh tak? Boleh. Jangan duk ingat kata kita duk Malaysia ni. Tak tentu tuan-tuan. Minta Allah jauhlah. Malapetaka seperti ini daripada kita semua. Akhir kali tuan-tuan saya dah bawa. Memang saya nak cerita pasal buku ni tadi ni. Saya nak terus tuan-tuan beli buku ni. Saya sampai tadi. Pak kata nak suruh mengajar sirah pula dah. Tapi saya nak suruh lah. Saya memang suka baca buku sirah. Macam-macam buku saya baca. Banyak dalam bahasa Arab lah. So Melayu pun saya baca.
Tapi setakat yang saya baca ni tuan-tuan, saya nak cadangkan kepada para jemaah semua. Beli buku ni. Tajuk buku ni tuan-tuan, Muhammad Riwayat Hidup Berdasarkan Sumber Terawal. Buku ni popular sebenarnya. Tapi dalam bahasa Inggeris. Hak ni terjemah dah dalam bahasa Melayu. Saya pun baru beli Saya pun baca tak habis lagi nak pakai tuan-tuan. Saya start baca hari tu. Ni passion saya baca, saya contiang buku. Saya start baca 22 bulan 10. Hari ni baru sampai cerita Bani Nadir. Muka surat 309. Tak habis, ada 200, dia ada 500 muka surat tu. Tapi bila saya baca buku ni, hari-hari saya baca ni, cuma duk cari masa nak baca, nak pergi habis. Saya berasa orang Melayu kita yang tak erti Arab, orang erti Arab, tak erti bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bagus. Sebab penulis ni orang putih, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Siapa pandai bahasa Inggeris, cari hak versi Inggeris tu. Hak terjemahan ni pun bagus. Saya tuan-tuan, bila saya baca buku ni, saya dapati penilaian saya lah. Penulis ni dan juga penterjemah ni dia berjaya mengimajinasi, betul ya saya sebut tu. Nak membayangkan suasana pada ketika peristiwa-peristiwa dalam sirah tu terjadi. Kebanyakan buku ni tuan-tuan kita baca dia macam dia data macam tu. Dia dengan perasaan tu. Jadi saya rasa sangat tertarik baca buku ni. Walaupun adalah beberapa fakta yang ada orang kata tak sahih. Dari situ tu tak boleh ketepikan Ustaz. Yang penting kita bagi tahu dulu. Ni nak kritik apa tak tahu nanti selalu kan. Baca dulu tuan-tuan. Nanti kita tak setuju tentang fakta tentang nanti kita bincanglah. Tapi banyak sangatlah kebaikannya untuk kita nak menghayati kehidupan di zaman Nabi SAW, perjalanan kehidupan Nabi daripada sebelum kelahiran Nabi, disebut dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab Injil, sampailah Nabi lahir sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Saya syorkan sangat. Saya pun beli dalam TikTok 70, lebih kurang 70 ringgit itulah. Cari lah. Bagi anak-anak tuan-tuan baca, suruh mereka baca. Dan saya galakkan kita sebagai bapa ni tuan-tuan, hadiahkan setiap anak kita sebuah buku ni. Saya pun tak tahu lah siapa dia jual ni. Untunglah dia ni kalau tuan-tuan dengar saya cakap saya malam ni. Type lah TikTok, klik apa nama dia panggil? Beg kuning tu, tuan-tuan belilah ni, tak rugi tuan-tuan. InsyaAllah. Tak payah mengaji sirah pun, tuan-tuan dapat membayangkan peristiwa-peristiwa yang cuba disampaikan dengan gaya bahasa, dan dia ni seorang sastrawan Inggeris dan dia boleh menulis dalam bahasa Arab juga. Sebab tu penterjemahan dia saya sangat kagumi setakat yang saya baca tuan-tuan. Jadi saya pun tak pastilah sama ada saya boleh tak meluangkan masa untuk masjid tuan-tuan mengajar sirah ni. Tapi kalau saya tak mai pun padangan kitab ni insya-Allah tuan-tuan. Untuk tuan-tuan menghayati kehidupan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang mampu saya sampaikan kepada tuan-tuan perempuan pada malam ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma dammiril yahud wa man walahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.